masih bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Sambutan hangat sahabat-sahabat semua. Rakyat Pilah, Kuala Pilah begitu kepingin sekali sahabat semua untuk mau meneruskan legasi kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan. Inilah yang kita tahu bagaimana sambutan yang diberikan, kehangatan rakyat berbilang kaum datang ya bersama-sama ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim ya datang untuk memberikan ceramah pidato beliau di Pilah pada malam semalam. Jadi sahabat semua, inilah yang dimaukan rakyat yang tidak boleh dinafikan oleh pembangkang, bahwa pembangkang memang tidak ada tidak dimahukan ya oleh rakyat di Negeri Sembilan ini. Jadi menarik untuk kita dengar kongsian ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ya untuk memberikan jawapan balas kepada fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh pihak pembangkang ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara Aminuddin Menteri Besar Datuk Jalal, Ketua UMNO BN Negeri Sembilan, dan rakan-rakan yang berhormat, rakan-rakan mata-mata yang berhormat, dan saudara, terutama calon-calon, terima kasih. Kawin laping dan jahau. Saudara-saudari Bandakam. Baik, minta maaf gangguan tadi sementara. Saya percaya berberakan dah sampai ke pandangan. Dalam pilihan raya ini, kita bukan saja cerita track record kita, tapi apa yang harus kita lakukan untuk selamatkan negara kita. Seperti kita tahu, Malaysia ini bukan negara miskin. Tetapi program menyelesaikan masalah ekonomi dan rakyat miskin itu paling lemah. Beberapa tahun kebelakang ini, orang politik asyik bergasak di atas. Masalah rakyat tak dapat diselesaikan dengan baik. Sebab itu, kita mula dengan sejarah. Pilihan raya menetapkan, memutuskan pilihan raya yang 2022 tak berkesudahan. Tidak ada parti yang ada majoriti. Raja-raja Melayu bermesyuarat. Yang di-Pertuan Agong memutuskan cara nak selamatkan ialah kerajaan perpaduan. Tan Sri Mahyudin dengan Ustaz Haji Adi tolak awal-awal. Sudah tahu. Panggil saya pun bukan senang nak terima, berat. Tapi kita tahu kalau dia tak ada penyelesaian. Rakan-rakan dalam UMNO, BN tahu. Saya tidak keluar dari UMNO, saya kena pecat di UMNO oleh Mahathir. Tetapi dia tahu kita bertempur kerana kita berbeza pendapat dalam beberapa hal. Jadi tidak mudah. Tetapi bukan sahaja soal titah tuanku. Tapi titah tuanku itu ada asas dan rasionalnya. Thailand sampai sekarang ada kerajaan? Tidak ada kerajaan. Sebab itu penyelesaian diberikan oleh Pertuan Agong terpaksa kita fikir. Dan kita guna peluang gunding. Jadi pemimpin UMNO Barisan Nasional berunding dengan pemimpin PH, Keadilan, DAP, Amanah. Dan rundingan itu berdasarkan prinsip. Orang fitnah ni banyak. Pakai kepiah fitnah pun ramai. Pakai tai fitnah pun ada. Pakai serban jubah fitnah pun ramai. Ini masalah kita. Jadi orang dengar, tengok media sosial, dia tak fikir, dia terpengaruh. Tapi saya nak bagi tahu. Saya bertanggungjawab kepada Allah SWT. Dalam perundingan saya dengan Datuk Seri Zahid dan wakil-wakil UMNO BN dan PH. Yang kita sepakat apa dia? Pertama, titah tuanku. Kedua, selamatkan negara ini. Kalau kerajaan terombang ambing, nakhoda tak berhaluan, kapal hampir hanyut, beberapa tahun, kita sepakat stabilkan politik negara ini. Untuk apa? Orang boleh bersatu. Bersatu untuk sakau orang boleh,
Macam Alibaba 40 penyamun gambar Piramli tu, dia bersatu. 40 tu bersatu betul-betul. Bersatu sakau Danau Wibawa, bersatu nak sakau Tebatan Banjir, bersatu ambil duit judi. Itu bersatu. Tetapi kita bersatu, kita ingat wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Mestilah ada prinsip. Prinsip itu apa? Yang disepakati. Kemudian dengan GPS dan GRS, dengan Barisan Nasional Pakatan Harapan, tata kelola mesti baik. Negara ini dah haru biru. Mesti kembalikan balik asas kemerdekaan. Bapak-bapak pejuang kemerdekaan dulu. Mesti demokratik, mesti ada tata kelola yang baik, mesti tolak rasuah. Sebab nanti tengok anak kaya, menantu kaya, jadi Menteri Kewangan, saham lungguk-lungguk, harta di Australia, harta di London. Saya nak minta biar nafi. Tanya Muhyiddin kalau dia boleh nafi. Jadi kalau dia tak boleh nafi, jangan pergi duk konon jadi pembela Melayu. Nak bela Melayu, sebab tu saya bagi tahu ke Tuan Mahathir, Tuan Daim, Tan Sri Tan Sri ni, yang bercakap hebat ni di kampung-kampung sekarang, duk asak orang muda bagi benci kerajaan, maki hamun kita tiap hari. Betul kamu nak tolong Melayu? Betul kamu nak bela nasib Melayu dan angkat martabat Islam? Baik. Berapa bilion kekayaan kamu? Berapa banyak harta kamu di Australia? Berapa banyak syarikat-syarikat anak kamu? Berapa pesawat ada? Kapal mewah ada? Yang ni yang kita sokong, kita kena tahu. Jangan sokong kerana terpukau dengan ucapan, dengan janji, dengan slogan nak selamatkan Melayu dan Islam. Kalau betul nak tolong, saya nak minta bukan hanya Mahathir dan Daim, termasuk Muhyiddin, isytihar harta kamu yang lebih bagi balik pada orang Melayu di Malaysia ini. Cakap bersih. Bersih apa? Kalau dulu saya memangkang mungkin saya tak ada bukti. Sekarang file di tangan saya. Rekod kontrak kamu bagi kepada siapa saya tahu. Anak kamu bagi kontrak. Menantu kamu bagi kontrak. Kemudian boleh cakap, wallahi itu fitnah. Amanah. Saya malah ini sebab apa? Sebab politik jadi mainan orang-orang ini. Pergi guna ayat Quran, tunggang agama, cakap soal Melayu, kedaulatan Melayu, dan orang Melayu terpukau. Anak-anak Melayu fikir ini cara nak selamat kita. Musuh kita ini sebenarnya pemimpin-pemimpin yang curi duit rakyat. Saya tak peduli dia Cina, India, Melayu. Kalau dia curi, dia musuh rakyat. Jangan guna sentimen kau. Kita pilih di kalangan kita. Orang Melayu yang ada prinsip. Orang Cina yang bersih. Orang India, Sabah, Sarawak yang bersih. Dan kita pakat. Dan ini pendirian kita. Sudah-sudah, bagi saya ini politik sebenarnya. Kalau ini dapat dibetulkan, kita boleh selesaikan banyak masalah. Berapa banyak, tengok berapa ramai polis yang ada di sini. Tanya rumah dia macam mana dia duduk. Tanya allowance dia berapa. Negara ini aman sebab kita ada angkatan tentera, polis diraja yang menjalankan tanggungjawab. Hari ini hari pahlawan. Sebab tu saya nak sebut dan khidmat jasa-jasa mereka. Tapi apa? Sekarang nak pergi tengok dia kawan, tabik hormat, pakai bintang-bintang, macam saya buat tadi, kalau mengiringi ayat agung, tidak. Selesai masalah dia. Berapa puluh tahun kita tahu rumah polis seluruh negara. Tidak ada tindakan. Yang cakap baru-baru ini, salah seorang pemimpin Perikatan Nasional, pertahankan mereka. Kamu 3 tahun, apa kamu buat? Gaji mereka, rumah mereka yang robek, tak ada kami peduli.
Tapi kerajaan perpaduan kerana dasar madani kita, saya, Datuk Seri Zahid, Fadilah dan seluruh jemaah menteri ambil keputusan apa? Selesaikan pertama semua sekolah di negara kita dari segi yang daif. Majoriti sekolah Melayu, sekolah India pun banyak, tandas rosak. Anak-anak orang kaya di Kuala Lumpur tak ada apa masalah itu. Tanya saja di mana-mana. Tanya di Pilah ni. Ada tak sekolah yang tandas rosak? Banyak. Sebab itu saya bagi tahu kepada Fadlina, apa nak cakap konsep pendidikan, democratization of access to quality education, falsafah pendidikan, tandas pun tak boleh repair. Ini 3 tahun, mana dia bersatu, mana dia pas. Tandas pun tak dia repair. Kemudian bila saya sibuk dengan baiki tandas sekolah-sekolah seluruh negara, dia kata, Perdana Menteri tandas. Apa kepeduli dia cakap? Lebih teruk begitu orang kata saya tak peduli. Tapi saya bangga kalau saya jadi Perdana Menteri dan tahun ini semua tandas sekolah di Malaysia ini kita baiki. Klinik desa, berapa banyak jumlah dana? 1.4 bilion ringgit nak repair tandas itu. Dan bumbung dan ya macam-macam kerosakan. 1.4 bilion kita tambah tahun ini. Rumah polis termasuk Eskom. Tadi kita tengok pantomin bagaimana tentera dan polis ditembak mati. Pertahankan bumi bertuah ini daripada serangan pengganas Sulu. Tempat yang mereka jaga itu namanya Eskom. Pejabat pun rumah kedai buruk, rumah duduk pun teruk. Sampai kepada saya tanya Tok Mat Hassan, tanya Saifuddin Nasution, saya lulus segera keperluan mereka 40 juta ringgit untuk Eskom. Saya tengok file, tahun sudah dibangkitkan, tak lulus. 2 tahun sudah dibangkitkan, tak lulus. 3 tahun sudah dibangkitkan, tak lulus. Sebab tu saya tak faham kalau ada polis yang nak sokong pergi puak tu, saya tak reti lah. Kalau ada, yang hati tak ada, saja saya cakap. Jangan marah. Baik, kerana tak ada prihatin. Pergi nak tarik orang, kita ini Islam, Melayu, itu saja. Kalau betul, jaga rumah dia. Jadi berapa saya lulus? 200 juta ringgit untuk repair segera semua rumah-rumah polis yang teruk. Apakah cukup? Tak cukup. Tapi permulaan tahun ini tambahan. Tentera pun begitu. Saya luluskan 200 juta ringgit. Saya panggil ketua Turus Angkatan Tentera semua. Tentera, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Saya kata ni, letih dah kita dengar. Beli kapal terbang, beli kapal selam, LCS. Saya kata, bawah saya dalam kerajaan perpaduan madani, saya tidak mau menteri atau orang politik campur dalam beli senjata untuk tentera dan polis. Polis pilih sendiri senjata apa dia. Dia tahu bidang dia. Angkatan Laut pilih kapal selam mana nak beli, kapal mana nak beli. Dan kita runding dengan kerajaan. Tak ada ejen-ejen yang nak sakau banyak-banyak. Apa ini dibuat oleh PAS? Tak ada. Masa satu perintah dia buat? Tak ada. Cara yang sama dia lakukan. Ini baru kita buat dalam keputusan kita. Sudah, ini barulah kita kata tata kelola yang baik. Dan kita boleh buat sebab apa? Sebab muafakat yang kuat di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Kerjasama yang erat dan saling mempercayai. Trust. Di antara saya, Anthony Loh, Mat Sabu, Datuk Seri Zahid, Vicky Wikasio, dan terutamanya kawan-kawan kita di Sabah dan Sarawak, Abang Johari, Premier Sarawak, dan Haji Ji, Ketua Menteri Sabah. Sudah, masa penamaan calon dia datang, Abang Johari dan Haji Ji. Dia nak bagi signal. Orang yang mimpi duk mengigau, duk meroyan, nak ambil alih kuasa, dengar kejap.
PH, BN, GPS, GRS 140 lebih. Kamu nak mewayan apa? Dah ambil alih kajian persekutuan. Dua habis, kita akan ambil alih. Ada Ustaz seorang. Kita ambil alih 3 bulan. Anwar jadi Perdana Menteri. Bagi 5 bulan. Sebelum Ramadan. Kemudian tunggu lagi. Selepas Aidilfitri. Sekarang ni lepas Ogos. Kerana kita akan menang 5-1. Siapa kata 5-1 dia menang 5-1? Mahathir. Ni. Mahathir. Ni. Langkawi tu dia kata dia menang besar. Bukan takkanlah hilang deposit. Kemudian PAS dengan bersatu boleh pakai dia lagi ni. Hilang deposit tu hilang deposit. Bolui. Yelep. Kasih yelep. Ya, habis. Jadi saya percaya bila dia kata 5-1 itu 5 perpaduan 1 pemegang. InsyaAllah. Kerja kuat. Tapi kalau tanya untuk apa? Untuk apa? Selamatkan negara ini. Kita dah sampai keamanan. Betul. Kenang jasa mereka. Kemudian politik stabil. Untuk apa? Saya tegaskan. Untuk bangunkan. Sebab itu kita ada ekonomi madani. Nak tarik pelabur. Pelabur datang? Iya. Dulu datang? Tak. Dulu tengok pembesar-pembesar luar negara jangan datang. Sekarang ni tengok minggu selalu Marcos 40 tahun Presiden Filipina tak jejak ke Malaysia ni. Dia datang pun kalau untuk persidangan antarabangsa. Tapi bombong Marcos datang. Hari Khamis Bahduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Brunei datang melawat Malaysia. Bincang soal pelaburan untuk meningkatkan kerjasama yang sangat erat yang menurut Tuanku Sultan Brunei kepada saya bila jumpa. Dia kata, Datuk Seri Anwar, saya nak sementara ini kita tingkatkan dan jadikan hubungan Malaysia Brunei paling baik dalam sejarah. Untungnya apa? Untungnya rakyat. Orang muliakan negara kita. Orang tahu sebab Anwar ada. Sebab kerajaan. Sebab Pakatan. Sebab UMNO. Sebab Sarawak Sabah. Sebagai satu ikatan. Orang tengok, orang gerun. Tapi untuk apa? Sebab saya kata, Perdana Menteri, untuk apa? Nak bagi kaya anak-anak dia. Nak bagi kontrak ke isteri dia. Nak bagi pada kroni. Saya syukur Alhamdulillah. Barisan pimpinan termasuk Datuk Seri Zahid, Fadilah, Anthony Loke, Mat Sabu, Premier Abang Johari, Haji Ji yang memberi sokongan 8 bulan saya perintah. 1 kes rasuah tak pernah Legong Pembangkang boleh keluarkan. Yang dia bawa apa? Anwar bodoh. Anwar penipu. Pembohong. Dulu Anwar Perdana Menteri tepi. Sekarang siapa tepi? Jangan tak kabur sangat. PM tepi. PM tepi. Baru tahu. Jadi jangan. Saya tegaskan pemerintahan itu untuk apa? Untuk angkat martabat negara. Sebab tu tadi di dalam di tempat tu nama tempat Jalan Padang ada tempat tu kita pergi. Rompe. Saya sebut Elon Musk tu orang paling kaya di dunia. Semua kepala negara pujuk. Dulu ada menteri kita pun pergi. Tesla, tak jumpa dia, pergi tengok bangunan dia. Balik, saya dah pergi dulu. Iyalah, kamu pergi dulu. Tapi ada dia datang. Tak ada. Sebab apa? Sebab dia tahu kerajaan tu terombang ambing. Sebab dasar ekonomi tidak jelas. Dan dia tahu buat kontrak sakau banyak. Sekarang dia tahu. Dia yang minta. Elon Musk yang minta cakap dengan saya. Bukan saya nak takbur, astaghfirullahalazim. Tapi saya nak cerita penghormatan diberikan kepada Malaysia tercinta.
Nama kita naik balik di mata dunia. Itu penting, saudara. Hidup kita ni apa? Maruah. Negara kita ni ada integrity, respected by the international community. Betul, saya melawat ni sekat ASEAN saja dengan negara China. Tapi kalau tengok undangan, saudara, boleh tanya Menteri Luar, Saudara Zamri. Belum pernah seorang Perdana Menteri diundang ke sidang antarabangsa dan lawatan luar negara sebanyak yang diundang sekarang kepada kita. Sebabnya apa? Sebab sekali lagi negara aman, politik stabil, kawan-kawan kita sepakat untuk jaga negara, dasar ekonomi jelas, ekonomi badani kita umumkan. Jadi Elon Musk kata, Prime Minister, dia setuju datang ke Malaysia dan terus buka ibu pejabat di Cyberjaya. Tahun ini juga, tahun ini. Haji Romli dia chairman. Kita datang, tadi dia ada di Jeram, Padang. Dia dah beli bangunan siap dan dia minta saya rasmikan bersama sebelum akhir tahun ini. Saudara, orang paling kaya di dunia pilih Malaysia. Maknanya harapan negara kita cerah. Geely yang buat dengan proton. Orang bersatu kata, oh dia ada janji dulu. Betul dia janji dulu. Tapi dia tak datang. Dia baru tulis surat ke saya dalam 10 hari yang lalu. Dia kata, 10 muka surat. Dia kata, Prime Minister, ini keputusan kami. Kami akan datang ke Tanjung Malim, jadikan ini kota otomobil terbesar di Asia selain negara China. Dia sekarang dah beli Volvo, kata salah saya, dan beberapa syarikat kenderaan yang besar yang lain. Dia pilih sebab dasar ekonomi kita dan kepimpinan kita. Dan saya tak kata, Geely, yes, but can you give 10% to Nurul Izzah? Tak ada. Saya kata, you come clean. Saya kata, tak ada orang nak boleh ambil commission. Kerja betul-betul, siapa nak syarikat kerjasama. Apa orang PAS boleh cakap macam tu? Orang Bersatu boleh cakap macam tu? Bawa boleh cakap balak pun hilang. Ni nadir bumi pun hilang. Bayangkan ya, rare earth dicuri secara terang-terang. Dia biarkan sekian lama dan puluh juta dicuri. Kemudian bila bersyarah, Allahu Akbar. Perdana Menteri Anwar bodoh. Itu je modal dia. Ya. Apa sudah ingat kalau dia kata bodoh, saya bodoh? Ya, saya ada bodoh sikit-sikit dalam beberapa bidang. Saya bukan pandai dalam semua bidang. Tetapi saya nak bagi tahu, itu di Elon Musk, iaitu Geely. Dia tulis surat. Berapa nak dia nak labur di Tanjung Malim? 10 bilion ringgit. Permulaan. Dan target dia 38 bilion dalam beberapa tahun akan datang. Aramco, syarikat Arab Saudi. Jadi ada satu China, ada satu Amerika. Arab Saudi, Aramco syarikat minyak gas terbesar. Pengurusi dia, presiden dia jumpa saya masa conference energy conference baru-baru ini. Dia kata, Anwar, dia panggil Hadrat Rais Wizara, Yang Mulia Perdana Menteri, kami dah putuskan untuk jadikan Johor sebagai hub minyak gas di Asia Tenggara. Yang di-Pertuan Agong, baru Yang di-Pertuan Agong menunaikan fardu haji. Di Mekah Al-Mukarramah jumpa putera diraja Perdana Menteri Muhammad bin Salman. Muhammad Salman beritahu kepada Yang di-Pertuan Agong, sampai salam kepada Anwar dan bagi tahu kerajaan Arab Saudi telah memutuskan mulai sekarang untuk jadikan Malaysia sebagai pusat pelaburan Arab Saudi di Asia Tenggara. Sudah, ini baru 8 bulan. Tapi dia kata apa? Muhyiddin baru dia kata, inilah Perdana Menteri paling gagal dalam sejarah. 8 bulan tak ada apa-apa.
kata dia. Ini jawapan saya. Rekod kerja kita. Tapi yang lebih penting, ini pelaburan gitu. Yang pentingnya rakyat. Kita, saya nak bagi contoh macam padi. Padi ini dikenali oleh beras. Kalau dalam kerajaan dulu, ambil wang, bagi pada parti dan bagi pada orang tertentu. Saya dari dalam 3 minggu pertama, saya telefon saya Tan Sri saya Mokhtar. Saya, sawah padi ini susah. Saya mau UPK kemungkinan beri sedikit keuntungan kepada sawah padi. Sebab apa saya boleh cakap begitu? Sebab saya tak sakau. Saya boleh kata bagi ke saya 10 juta. Tapi saya kata bagi. Jadi dia jawab bulan November. Dia kata baik, 10 juta ringgit dibagi pesawah padi. Bulan Desember, 50 juta ringgit tahun 2023. Pasal apa tak buat? Oleh PAS bersatu tahun lalu. Pasal apa tak buat 2 tahun yang lalu? Pasal apa duit tu minta bagi kepada parti? Kerana masa pilihan raya, suruh orang angkat bendera Allahu Akbar. Wang dari mana? Sudah, itu yang dilakukan. Dan bulan lalu, saya dengan Mak Sabu minta MADA, Jabatan Pertanian, Mardi, Bernas lancarkan program 5 musim 2 tahun. Maknanya pendapatan pesawah padi meningkat. Siapa dia? Majoriti Melayu. Bagaimana kedudukan mereka? Di antara paling miskin penanam padi. Apa yang kita buat? Belanja 3 bilion ringgit wang kerajaan untuk siapkan prasarana mula sekarang, bulan Ogos mula. Untuk apa? Untuk boleh dapat hasil 5 musim 2 tahun. Sudah, itu kerja kita. Dalam 8 bulan. Ya. Hasil negara bertambah. Walaupun saya warisi hutang yang tinggi. 1.5 triliun ringgit. Defisit 5.6%. Tapi saya yakin insya-Allah kalau kita dapat bersama-sama rakyat, tak usah gaduh lah. Nak tolong Melayu, ya kita nak tolong Melayu. Mana boleh negara ini selamat kalau tak tolong Melayu? Tapi India miskin, kita kena tolong. Cina nak berniaga, jangan ganggu dia, bagi dia laluan. Sabah Sarawak tu negeri kita, kena jaga. Apa tak boleh? Mengapa nak tunjuk musuh? Oh, selamatkan Melayu. Ini negeri Melayu. Negeri Melayu yang negeri Melayu tapi yang pelahap kamu. Ya, yang sakau kamu. Apa 8 bulan ini? Di mana yang kita khianat Islam? 8 bulan ini di mana kita rampas orang Melayu punya hak? Ini saya harap kawan-kawan fikir. Sebab saya tengok dalam naratif kempen ini, itu saja. Kerajaan tak buat apa. Sudah memang banyak masalah. Percaya. Sebab itu semalam Hari Pengguna kenangkan Salahuddin Ayub, seorang menteri Allahyarham yang berjasa, kerja kuat dan lancarkan projek Rahmah ni. Saya tengok untuk kurangkan harga, tekanan tak cukup. Jadi semalam saya umum, kita tambahlah program Rahmah ni di setiap don di negara kita. Sabah, Sarawak, seluruh negara. Dan untuk tahun ini kita tambah 50 juta ringgit untuk kategori orang-orang miskin beli. Sudah, kita fikir hari-hari nak cari jalan. Minggu depan saya pengusikan mesyuarat penyelesaian gaji dan pencen pejabat awam. Kerana saya tahu gaji pegawai kerajaan, polis, tentera itu rendah. 3 tahun bersatu PAS tak ada mesyuarat penyelesaian gaji. Cakap di bawah, di kampung lain. Bila kamu ada kuasa, saya nak tanya, sebab apa tidak ada mesyuarat? Sepatutnya ada mesyuarat tahun 2020. Harus ada mesyuarat. 8 tahun. Kerana tiap 10 tahun kita kaji semula.
Jadi kita, tapi menurut Ketua Susah Negara, Tazizuki, dia ambil masa. Mungkin 6 bulan paling minimum nak buat skim. Jadi saya kata oleh itu, sementara itu, bagilah kepada mereka. Itu yang saya luluskan, RM300, sementara kepada semua pejabat awam yang gajinya RM100,000 setahun dan kurang. RM300. Campur RM100 pada semua e-wallet, jadi RM400. Yang pencen dapat 200, dapat 100, 300. Termasuk veteran tentera yang tidak berpencen. Oh, kita bagi 200. Cukup? Tidak. Munsabah? Tidak. Tapi itulah langkah sementara kita buat dalam keadaan kekangan wang yang ada. Soalnya kalau orang kritik, saya nak tanya, yang kritik tu mantan Perdana Menteri yang dulu, mengapa tak buat? Sekarang termasuk Tun, sekarang dah tak ada kuasa dah. Pegang negara ini 22 tahun campur 22 bulan. Dah tak ada kuasa dah. Kita kena jaga negeri ini Melayu punya. Ni kalau tak jaga Cina ambil habis. Yang hang buat apa dulu? Nah, ini masalah. Dan orang kita terbawa-bawa. Saya percaya, kawan-kawan saya di EP pun ada. Anthony Loke memang orang kanan dalam kabinet bersama dengan rakan-rakan kita yang lain. Saya nak bagi cakap betul-betul. Soal keselamatan Melayu, dasar termasuk perlembagaan, kita tidak boleh tolak ansur. Tetapi nak jamin keamanan negara ini, kita kena adil kepada semua. India yang layak. Terbaik, itu dia sahabat semua, pencerahan padu daripada YB Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau juga turut membalun Dr. Mahathir yang kini sudah bersama dengan Lebay. Jadi Pak Lebay sudah dia. Jadi sahabat semua, kita harapkan rakyat Negeri Sembilan ini akan tetap bersama mengundi calon-calon daripada Kerajaan Perpaduan, daripada Pakatan Harapan maupun Barisan Nasional, dan juga meneruskan legasi dan juga kerja yang mereka buat untuk rakyat Negeri Sembilan. Jadi sampai di sini saja sahabat semua. Terima kasih kerana bersama dengan Orang Innova Channel. Kiranya anda memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walaun-walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin kerana otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Innova Channel, ya kita berjumpa lagi. Bye-bye.